Baik, selamat sejahtera semua. Untuk video kali ini, kita akan bincang berkaitan dengan teori egoism. Apa itu teori egoism? Teori egoism adalah satu teori yang terletak di bawah teori teleologi yang kita belajar. Sebelum ni, dia ada dua teori kan. Yang pertama adalah teori utility, yang kedua adalah teori egoism. Yang hari ini kita akan belajar yang teori yang kedua lah. Okey, apa itu teori egoism? Egoism berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu harus melakukan tindakan yang menghasilkan kebaikan yang paling banyak pada diri sendiri. Nama pun ego. Okay, orang ego ni, dia je menang. Maksudnya, kebaikan tu hanya memberi kebaikan pada diri dia sendiri saja. Okay? Dan teori ini menganggap sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri adalah yang paling bermoral. Okay? Siapa pengasas dia? Pengasas bagi teori ini adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Okay? Dia kata manusia dikuasai oleh keseronokan, manakala moral ialah usaha mencari kebahagiaan. Perkaitan tersebut adalah sesuatu yang sama. Okay? Contoh ayat ni dia bagi kat sini lah. Okay, kita ambil quote dekat sini. Kurus atau gemuk adalah pilihan individu, kaya atau miskin juga pilihan individu, cari yang dapat membahagiakanmu. Tak kira lah. Kaya ke miskin kan, asalkan bahagia pada awak, ia dikira sebagai bermoral. Okey. Ciri-ciri teori egoism. Yang pertama, ia mementingkan konsep the will to power. Okey, ataupun kehendak nak berkuasa. Okey. Maksudnya, untuk berkuasa bagi dia, kepercayaan kepada Tuhan harus dihapuskan. Itu untuk teori ni. Jangan kita berpegang pula kepada teori ni. Just untuk kita belajar. Okey. Dia kata, bila kita nak berkuasa, kepercayaan kepada Tuhan kena tolak kat tepi. Agama juga, sebab bagi dia, agama hanya menjanjikan janji-janji kosong yang melemahkan hidupan manusia dengan segala ajaran kebaikan. Sebab bagi dia, agama ni ada gap dia. Agama halang buat ni. Agama halang buat ni. Okey, orang yang berpegang prinsip ni, dia kata tak boleh. Sebab tu kita tak boleh berpegang pada agama. Tapi kita jangan berpegang pada prinsip macam teori egoism lah. Okey. Yang kedua, dia menolak nilai-nilai tradisional dan sebarang bentuk sistem ataupun undang-undang. Bagi dia, nak berjaya, move on. Teruskan. Jangan ikut undang-undang. Jangan ikut apa sahaja yang boleh menghalang awak. Follow je. Bukan follow, maksudnya teruskan je. Okay? Sebab bagi dia, sistem dan undang-undang dianggap penjara yang menghalang kejayaan manusia. Okay? Yang ketiga, manusia tidak perlu mengorbankan diri untuk orang lain bagi dia. Bagi dia, dia menganggap manusia tak perlu korbankan diri. Jaga diri kita sendiri. Jangan hiraukan orang lain. Orang lain nak berjaya ke, nak menang ke, nak kalah ke, sakit ke, itu hak. Itu urusan mereka. Bukan urusan aku. Itu kata dia. Okey? Contoh-contoh dari sudut peperangan. Israel menyerang negara Palestin bertujuan untuk menguasai Palestin. Okey? Ia dianggap bermoral bagi orang Palestin, orang Israel. Okey? Sebab bagi dia, apa-apa yang memberi kebaikan pada dia dianggap sebagai bermoral. Sedangkan kita tahu, bila Israel menyerang Palestin, apa yang berlaku? Tanah dirampas. Kanak-kanak dibunuh. Okey? Ramai yang mati tanpa ada unsur salah. Okey? Mati tanpa ada pembelaan dan sebagainya. Okey? Dari sudut pengguguran, perempuan yang belum bersedia nak jadi ibu ataupun perempuan tu dia kata aku nak jaga bentuk badan dia dan tiba-tiba dia mengandung, maka boleh digugurkan kandungan mengikut teori ini. Dan doktor yang membantu pengguguran itu pun dapat dikira sebagai bermoral kerana apa? Dia dapat duit dan macam itulah. Okey? Yang seterusnya, dari sudut mencuri, perbuatan mencuri juga dianggap sebagai bermoral jika dia memberi kebaikan kepada individu tersebut. Okey? Ini contoh-contoh berkaitan dengan undang-undang. Ada beberapa negara yang menghalalkan pengguguran, ada negara yang mengharamkan pengguguran. Okey? Yang ini kita boleh baca nantilah. Okey? Kelemahan teori egoism. Yang pertama, pemikiran tidak percaya kepada Tuhan akan mendorong kepada manusia untuk melakukan kejahatan. Sebab apa?
Sebab ia sesuatu yang tak logik kerana manusia secara semula jadi mempercayai kewujudan Tuhan. Okey. Bila dia tak percaya kepada Tuhan, bagi dia tak ada orang yang boleh kawal dia, maka dia akan melakukan kejahatan. Okey, yang kedua, teori egoism akan melahirkan individu ataupun manusia yang mementingkan diri sendiri ataupun kita panggil egois dan dia boleh memudaratkan orang lain, tak kiralah sama ada dari sudut individu ataupun organisasi ataupun kepada autoriti. Dia tak akan anggap, dia tak akan hormat pada orang lain. Dia tak akan tunduk, dia tak akan taat kepada organisasi dan sebagainya. Lagi-lagi kepada negara ataupun negeri ke. Contohlah egoism, bawa kenderaan. Kita biasa tengok kan orang bawa kenderaan 170 km dekat jalan raya ataupun orang yang mabuk bawa kenderaan, dia membahayakan orang lain. Itu antara ciri-ciri egois. Okey. Yang ketiga, jika semua orang nak jadi dominan, nak jadi ketua, okey, maka tidak ada orang lagi yang boleh memberi cabaran dalam hidup. Ataupun tak ada orang bawah ataupun yang lemah yang boleh dieksploitasi sebagai pekerja. Semua nak jadi ketua. Siapa yang nak tolong? Yang nak bekerja. Contohlah, semua nak jadi ketua. Siapa nak bersihkan, kita kata, kediaman kita ataupun taman kita. Okay. Semua nak jadi bos. Siapa nak bertani yang akan sediakan makanan, beras dan sebagainya untuk kita. Okay. Yang keempat, tidak semestinya sesuatu tindakan yang menguntungkan seseorang individu akan menguntungkan orang lain. Okay. Sebagai contoh mencuri tadi. Ya, betul. Dia mencuri, memberi kelebihan kepada pencuri. Tetapi merugikan kepada orang mangsa curi tadi. Okay. Itu kelemahan-kelemahan teori egoism. Okay. Kita akan bincang lagi selepas ini kita akan bincang pula berkaitan dengan teori deontologi. Dan itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.